Hubungan yang erat ini penting. Sebab bukan hanya hubungan politik. Politik itu pemimpin boleh datang dan pemimpin boleh pergi. Tetapi persahabatan tidak boleh dijual beli. Persahabatan akan erat. Sama ada kita ada jawatan atau tidak ada jawatan. Ketika kita kaya atau kita miskin, sahabat tetap sahabat, kawan tetap kawan. Itulah perasaan saya kepada rakan-rakan kita di Sarawak. Apatah lagi 100 tahun yang akan kita rayakan. Saya tidak peduli sama ada saya dijemput atau tidak tahun depan. Saya tidak peduli. Saya akan tetap datang melawat rumah ini apabila siap. Tapi tentunya saya mau melihat bahawa dalam tempoh setahun ini peruntukan yang telah saya sebutkan tadi mesti ditata kelolakan dengan sebaik-baiknya. Saya tahu bersama saya juga adalah timbalan menteri saya. Saya bawa ketua setiausaha kementerian saya, timbalan ketua setiausaha HB atau setiausaha bagas. Sebab apa? Saya ingin memastikan barang janji yang saya buat wajib dilaksanakan dengan segera mengikut tata kelola supaya tidak berlaku sebarang kekerasan dan perbuatan rasuah. Tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa bersalah bila perayaan 100 tahun Rumah Panjang ini saya tidak boleh hadir kerana saya berada di luar negara. Tetapi janji tetap janji. Saya datang pada hari ini untuk menunaikan janji. Saya lihat daripada luar, parking telah siap, jeti telah siap, bubong telah siap, ceiling telah siap. Yang belum siap elektrik lagi. Saya janji mesti disiapkan Disember ini.
yang lingkang. Miau na jawai jalai riki uno sanggol lebih sekali kusutung pi pagopulai bulan bandang miau jawai besai hujan lebat nuk jaku pandang kemat darot tawu kulit kilat kusuk lebat hujan lebat lihat takang. Kutu miau na nuk runo darot simbot pandai jalai singka mansang singka surut landiat jaku pandai telatai main kelabuat kusuk letup kusuk teguh umap sejumpang. Kumiau nuk batu telik tapu kusuk telau panu induk bayang kudang. Giga kumiau nuk darot rakut mungo tunuk biko yang ngari nuk kumang kanong pentang tampak terang dan tekam pitah dani unyong ramani ai terusan ora jelam lubuk dalam ora gendam tepung berasa ora mani ai berangat usuk nganan melan-melan bakal keleman ora agi ka kumiau kita diri kita kejalai kita diri tahun dua kita kejalai tahun purwa yang pun suai dua lima semua naga hujang jadi berkopi yang tu jadi asli udah bisi nyelai puluhan udah cukup jadi pinang bisi magang dah jumbo dah sedot atas tikai pergiam atas dalam pergi atas tikai ganti kami sebuah limau saudara ganti kami tutup itu nyalai ku tu miau kopi yang tu kami itu kesidi kami itu ngasi kami itu biso kami itu nyeno nyalai kami tu selan kopi yang tu kenal darah manuak tu kami kia tu kopi yang tu alu bau restu bau garu bau bunga cirak kos nayak ulat tamo pedok ulat tamo pedok kalau taro nyaban kami itu bisika nyambut balok masai balok menteri pakai menunggu nyalai ngawak kami serito nadai pelagok nyuwak pelintang semua mau balok kita itu kayak nyamai letak senang so 2 3 4 5 6 7 Nyalai sok 2 3 4 5 6
Tujuh ha. Jadi tujuh matahari tumbuh, matahari bawah, tumbuh kembang, tumbuh mansang, tumbuh ngawak, tumbuh kerja. Nyala Yakub, Yakub munyi kuyu, ngangau munyi mamau, mutab munyi kelap. Laban hati tu nangi saruk nyampe nyalai mulut saruk nyebut ngagok cerita. Jadi uji pansuat dari perut luak hati tuja lejah debong tatah tengah tilah debong gigi lalu bukok debong rasok pakok sekok dalam kutang lalu berak debong tanjak pakok kutak Sarawak. Cai-cai tempat geman debong gigi munyip tinggi bangai kembali pendah tukang teguh teguang tempat geman pura rengkuang munyip binit tinggi pangakung lebuah meduang patah dayuang tajuk tumpang. Nyalai nok bersih lagah hari nok mulai lagah datai nok layu nyebut ibu nok belayo nyebut tuwo. Laban aku niau panok biriang manok naniang manok menang manok labang dudung lajok murid sok tu kai kumungkau kai kunanjau kai kumuntang kai kungkepang. Nyalai kami tu nyalai aku tunan inti atat nepuk ingat nepuk ngawok nepuk kerja reketuai menyok. Berak dulu mungkal nuo mungkal dunyo mungkal legang mungkal batang nuo kami samu bata paku di ditem. Nyalai kami tu nunak atat suruh tempat tukar berarat mungkin jalan tuang nunak petang belang pinggang dekat senayang meruh pungguang nunak peti bui nasi. Dari tisi lambur katung nunak baso pulang kano dari kuo lubah kebuang nunak rintai pit menai dari tatai semurah kamu. Jadi nyok teh tunok teh ladok teh cuan teh telatan teh titi teh tali le kami rejoh kamu pakok seritu. Laban kami pakok pulau nepung besi tapi nyok tepok juruh jari. Pakok hijau kami tu nabuah kendua pakok rutan nabuah danan pakok wi nabuah tali. Nyalai pakok nyalai patah titi ubah ganti titi kawi jarian lebung batiak ganti lebung tawi patah bulan ganti matahari natai reketuai pamuk tolong ganti kami kuti. Nyalai miau piring miau atiang miau puluhan miau letuak miau tua miau arak miau asi miau tumpai. Nyalai perkok nyalai busu piring sudah dati yang ke tolong tadi. Nyalai perkok sudah rupo dah ngenau dah daro dah duo kami tubuh limo. Jadi kebuah oleh kami itu mantai ke piring mantai kati yang bertengah laman tak nyepan tanah ratau seleban kami itu besi gaduh ngawo dekok nyambut balok mesai balok terai pakai nuo nyalai nyok oleh kami itu mantai ke piring mantai katin ngambil ke nyangkau sidok ngabang tu lagi masang datai lino besi salah ngangkat salah kenyak sidok lino nyangkau diduang besi salah tenung salah buruang nyalai buruang nyendok kau ndok baik niki ke petang jarang rumah rayo ndok nyasuh ngawok kami tu plekok nyawah lintang. Jadi kenyok tu hari piring sudah darok sudah dua. Nyalai kami tu kita mata kita tunggah ngagai sidok aki sidok ini. Ngagai urat dulu. Mukal petang mukal legang nuo kami tu ditu. Nyalai ku tu ngangau ke tiku nyorang tuai dulu. Nyok tuai dulu mukal nuo ulu pakur pawang ngangau ke tinggi julok keti awar tulang ngangau ke tilian julok pipian berkah indah. Nyalai kutu ngangau ke taro lipat, taro lipau kuban, taro awan, ngangau ke taro sumbang, ngangau ke sidok luto, sidok kau semua sidok aki, sidok ini ke nurun ke nusuan ngagai tubuh kami ini batas samung tu itu. Nyalai kita ku patah kita kami tungah, dasuh kami datai, dasuh kami nandai ngabas ngawo, ngabas kerja kami kedekot nyambut balok semuai nandai masa ngabang. Nyalai kita ngabang kenyo namai tiringat ati pimpat ati putih ati kransai. Kita datai nyubuang datai nulung kawo kami. Laban kami itu kena anak, kena dosa, kena tirian, kena patias, kena tusuan, kena turun, kena darah, kena getah kita. Nyalai kenyo engko taro bukai kau kesuah itu berai nyamai pakau rak katai. Pakau taro katai re munggu pada putu aku geluh buang ambil langsung padam nani ratu lepang kau pegang orang lihat kau pedang tidak bujang jadi berarti. Jauh nuo pegang selepetok orang buat buku lendok ketepok atau rentang nuo pegang selepetok rentok orang buat buku kabuah tubuh sampai kubuah nama sang nuo pegang selepandai. Nyok orang tok mulai tanah berai jadi kerikai busuk barang. Jadi lepas itu nyok taro dulu kau nak sio mun kami sio besi hidung taro mato besi dilah taro nyawu. Jadi kita esok kami datai, esok kami datai, kaget ngawo kami bakal serito. Kami nyangkau kami itu bisi sakit lengit tak nyamai bisi tapi birian tak gerai. Kamu sebuah kita kami itu kayu buru gerai nyamai lantas senang aja umur kawan. Jadi kenyok juga ngawo kerja kami serito mujur mansang makan makan. Esok nyok sampai esok dua tiga empat lima enam tujuh.
Wah, cantik baju. Oke. Yang amat terhormat Datuk Petinggi Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Timbalan Perdana Menteri, Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Yang Berhormat Datuk Amar Douglas Sugah Mas, Timbalan Premier Sarawak, Menteri Kewangan II dan Ekonomi Baru, Menteri Pembangunan Infrastruktur dan Pelabuhan, dan yang berbahagia Datin Nama Datuk Dorin Mayang. Yang berhormat Timbalan Menteri Persekutuan dan Kerajaan Negeri, ahli-ahli yang berhormat, Tuan Residen, Ketua-Ketua Pejabat, Datuk-Datuk, Datin-Datin, Tuan-Tuan dan Puan-Puan yang dihormati sekalian. Salam hormat, selamat datang, salam Sarawak ku sayang, salam segulai sejalai, salam Malaysia Madani. Bagi pihak semua keluarga di Rumah Panjang, kami di Nangno Samu, Paku, Betung, saya dengan penuh sukacita mengalu-alukan kedatangan, mengucap selamat datang kepada semua tetamu yang kami hormati. Pada hari ini, hari yang mulia, ini warga Rumah Panjang kami di Nangno Samu ini merasa bertuah kerana Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Timbalan Perdana Menteri bermurah hati sudi menunaikan janji untuk datang sekali lagi berkunjung melawat Samu, berjumpa dengan rakyat jelata, menjalankan tugas resmi, membawa ramai pegawai-pegawai, I hope ada dari Kuala Lumpur dan dari Kuching untuk mempelajari berbagai aspek kedudukan keadaan rakyat luar bandar di Sarawak yang masih ketinggalan, yang masih memerlukan berbagai kegiatan pembangunan dari berbagai agensi kerajaan persekutuan. Kami rakyat di seluruh luar bandar di Sarawak amat menghargai usaha positif yang bertujuan suci murni untuk digunakan menjadi sistem pendekatan atau approach yang baik, iaitu konsep Malaysia Madani yang diutamakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
dalam Jakuiban. Dalam Jakuiban in Iban language. Perkataan istilah Madani adalah perkataan yang baik yang mendapat sokongan hebat oleh rakyat. Iban nyebut dalam Jakuiban perkataan Dani artinya bangunan segera dan tugas dan terus bergerak. Bangunan segera dan terus bergerak. Maybe the English translation is something like a word Dani. Wake up immediately and take action. We like this policy, concept Malaysia Madani, where our people from rural areas of Sarawak call high hope and admiration with great expectation for development to bring progress and prosperity to everybody in the future. Malaysia Madani is a great awakening 60 years after formation of Malaysia. Let us walk together, segulai sejalai, in unity, in peace, to make Malaysia a great success. The multi-racial native communities who live in rural areas of Sarawak are comparatively lacking in many aspects of development from the federal government. Naturally, we expect the federal government will sympathetically assist us with many programs of development transformation to enable us to catch up so that we can rapidly narrow the economic gap between rural and urban dwellers. Yang amat berhormat Datuk Petinggi Timbalan Perdana Menteri, kami keseluruhan warga di Rumah Panjang Samu dengan penuh ikhlas mengucapkan banyak terima kasih kepada kerajaan pusat atas semua projek yang diluluskan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi semasa lawatan bulan Julai 2023. Bukti projek-projek ini nyata dilihat keindahan sekitar di dalam dan di luar Rumah Panjang dan di tebing Sungai Paku yang akan menyerikan imej Rumah Panjang kami yang kami percaya memberi kesejahteraan, improvement in quality of living, and increasingly will become an important tourist attraction in the rural areas. While we feel very happy receiving this assistance from the government, I feel I am duty bound to seek from Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi the plight of other longhouses or kampung in Sarawak which equally deserve to be assisted with many such projects from the federal government in the spirit of Malaysia Madani. Kami rakyat di Rumah Panjang Samu mengucap banyak terima kasih kepada Giat Mara yang mengelolakan pembinaan dan supervision projek di Rumah Panjang. Begitu juga kami menghargai usaha-usaha dari semua pejabat kerajaan yang segalanya diuruskan Jabatan Tuan Residen Betong bekerjasama dengan AJKK Rumah Panjang Samu. Kami tidak lupa atas bimbingan dan pimpinan Yang Berhormat Datuk Amar Douglas Uga, Mbas Timbalan Premier Sarawak selaku pengerusi jawatan kuasa pengelola lawatan Yang Amat Berhormat
timbalan Perdana Menteri. Saya sebagai seorang terlatih, cikgu, lecturer in education, saya memegang tinggi pendirian. I am a strong believer that education is the most important and very powerful tool for the development of human capital. Terdapat masih banyak kawasan seluruh Sarawak, terutama di luar bandar, masih memerlukan prasarana or infrastructure to be urgently implemented by the government for advancement of education. Untuk tujuan itu, saya menyokong penuh usaha gigih YAB Datuk Petinggi Tan Sri Abang Jo, Premier Sarawak, mengenai the importance of education. Saya juga menyokong penuh Yang Berhormat Datuk Ahmad Douglas Sugah, Timbalan Premier Sarawak, who is also a great believer on the importance and the urgency of and priority to provide quality education for Sarawak. And today I learned that Yayasan Mara is going to give some incentive to our student. This is a very good gesture, not for the amount it is given, but the idea that you care for our children and grandchildren. I hope more of such projects can be given to other areas as well. Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Timbalan Perdana Menteri, izinkan saya memberi latar belakang mengenai sejarah rumah panjang kami ini. Pembinaan rumah panjang kami ini siap pada tahun 1924. Ini berarti sudah 100 tahun. We had just celebrated that with the premiere on the 21st of September. Rumah panjang ini berasaskan dari ilham Beniang Surgeon Pengulu Luta Anak Tangai, seorang beranak rumah panjang. Dia menjadi seorang pioneer, orang Iban semasa merantau mencari nafkah di North Borneo. Dulu tak ada Sabah, memang North Borneo Company. Sabah was under North Borneo Company. Surgeon Luta and few of our people went there bertugas sebagai anggota North Borneo Police Constabulary Force. Berjaya membantu menghentikan uprising of pasukan Mat Saleh dan ditoliahkan pangkat Surgeon. Surgeon Luta was chosen as a member of North Borneo Police Constabulary delegation to participate in Royal Parade in London, commemorating Queen Victoria's 60th anniversary on the English throne. That was in 1868, if I remember correctly. Semasa Surgeon Luta berada di England, beliau melihat berapa keindahan bentuk bangunan yang dibuat menggunakan tiang kayu atau wooden pillar. Maka apabila Surgeon Luta balik ke Sarawak, beliau mengarah rakyat di Samu berusaha membina rumah panjang menggunakan tiang bilian yang sampai sekarang masih berdiri megah, solid foundation for Samu Longhouse to last more than 100 years.
the number of tiang belian used right through the longhouse is 96 batang bilian. Pimpinan yang kukuh berdasarkan adat tradisi, patuh kepada perpaduan unity yang erat yang sentiasa dijalankan oleh tuan rumah hingga sekarang tidak berganjak. The succession of tuan rumah leadership remains very stable until now because of the very good discipline of unity and harmony practiced by the Longhouse community. Since we moved to this house in 1924, kita ada 8 tuai rumah dari tahun 1924, yaitu sesudah sejenduta kita ada tuai rumah Ujai, anak Sumbang, tuai rumah Hansam, anak Langi, tuai rumah Jabo, anak Gurang, tuai rumah Geranding, anak Jabo, tuai rumah Bawin, anak Ranti, tuai rumah Lingkui, anak Laja, tuai rumah Sumbang, anak Saga, tuai rumah Menteri, anak Lingkui. Dengan sejarah sejarah penuh rumah panjang, dalam sejarah penuh rumah panjang, rumah Samu ini tidak pernah pecah belah. Walaupun rumah Samu sudah berkembang menjadi 2 buah rumah panjang oleh kerana tanah untuk membina rumah terbatas. Namun rumah Samu hingga hanya ada 1 tuai rumah sahaja yang sekarang di bawah naungan tuai rumah Menteri Anak Lingkui. Sudah lepas tengah hari. Terima kasih dari pengacara majlis. Selamat tengah hari. Salam sejahtera. Salam Sarawak ku sayang. Salam Malaysia Madani. Salam sebulai sejalai. Yang amat berhormat Datuk Petinggi Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, apa ilmu dua besar kita di Malaysia, Timbalan Perdana Menteri, yang berbahagia Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Prajabu Nalumpang, Penasihat Sains Kerajaan Negeri Sarawak, dan juga yang berbahagia Tan Sri Datuk Seri Impiang Jabu, yang berhormat kawan saya besar tapi tak nampak, yang Datuk Hajah Robiah binti Haji Wang, Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, yang berhormat Datuk Dr. Haji Abdul Rahman bin Haji Junaidi, Timbalan Menteri Otoriti dan Telekomunikasi Sarawak, yang berhormat Datuk Dr. Richard Rapu, Ahli Parlimen P24 Betong, yang berhormat Friday Anak Belik, Ahli Dewan Undangan Negeri N39 Kerian, yang berusaha berkenak si tengah-tengah, yang berusaha Richard Michael Abunawas, Presiden Bahagian Betong, yang berbahagia Datuk Musa bin Haji Sheikh Fadil, kawan lama saya dulu, pengerusi Giat Mara, pegawai kanan dari Kementerian Kemajuan Wilayah Desa dan Wilayah Desa dan Wilayah, minta semua pegawai berdiri. Kami situ nak want to see all of you.
Oh, ramai. Saya pasti bawa duit banyak. Ketua-ketua jabatan, tuan-tuan dan puan-puan saya hormati sekalian. Yang pertama, kita bersyukur kerana kita dapat berjumpa pada tengah hari ini. Cuaca pun baik. It shows even the weather. Welcome our tetamu Timbalan Perdana Menteri Malaysia. So bagi pihak semua, saya welcome you, sir. This is the second time I welcome you here, and I'm very sure it will bring a lot of good news. Dulu tak ramai pegawai, sekarang lebih ramai, termasuk pengurusi pusat Giat Mara. Kami sedar yang amat berhormat pemimpin yang sibuk jaga negara. You still look very young. Yeah. Menjalankan tugas, menghadiri berbagai mesyuarat di seluruh negara dan di luar negara. Tetapi pada hari ini yang amat berhormat sudi tadi terbang dari Kuala Lumpur, terus tak boleh terbang ke Samuk lah, terus datang ke Samuk mengikut jadual yang kita atur. So thank you yang berhormat. Ini menunjukkan bahawa yang amat berhormat ni memang berjiwa rakyat. Aku lama dah kenalnya, lama aku dah nemu ya. Lepas aku menteri di Kuala Lumpur sehingga sekarang, dan saya tahu perjuangan beliau adalah untuk membela rakyat, khususnya rakyat di luar sana. So sir, thank you very much for your assistance to Rumah Samuk and some other assistance di kawasan tu. The only thing we are sad that you miss the 100-year celebration, but today you got a very eloquent briefing on what transpired, why we celebrate 100 years celebration di Samuk ini. And all of them are all very grateful kerana dengan sumbangan yang amat berhormat, Rumah Samuk bertukar wajah. I think just now you can see the roof was very different around down there, and even dalam rumah panjang ni. Setuju kita? Setuju. Oh, nak kuat. Lapar kah? I know yang amat berhormat memang hatinya adalah dengan orang luar pandang. Jadi yang berhormat, kami semua di sini adalah penyokong setia dan kuat kerajaan GPS Sarawak dan Kerajaan Perpaduan Malaysia yang dikerajuai oleh PMX dengan TPM. Kami akan terus berusaha bersatu padu, kerja kuat. Kuasaan kami di Parlimen Betuang tu, tiap-tiap kali election, kerajaan selalu menang dengan majoriti yang besar. Mengapa? Kerana banyak parti, banyak tolong, mayuh tolong, menyokong, mayuh bantu. That's why our area di sini, I can say dari segi electricity almost 100%, air also coverage, jalan raya dan sebagainya. And we all very grateful because itu adalah satu perjuangan yang berbahagia Datuk Petinggi Tan Sri Alfred Jabu sebab dia jadi pemimpin di Sarawak dahulu, baik penguasaan ke sini. Maka yang berhormat, kami akan terus berusaha untuk mengeratkan perpaduan, untuk mengeratkan keharmonian. Sarawak adalah dikenal sebagai satu kawasan, satu wilayah yang cukup harmoni dari segi agama, dari segi kaum. So that's why we are terus damai, maju jaya dan rakyat hidup makmur.
Tapi dalam politik ini macam-macam boleh berlaku. Datuk Kalau Pinang, macam-macam boleh berlaku. Tapi kami di sini, we stand to fight any person or party or group within our Sarawak that attempted to destroy this unity, nak pecah belah ke kita. Kita akan sama-sama kerjasama. Setuju kita? Tegak, berdiri, berani. Mengenal spirit agi hidup, agi ngelaban. Siapa nak menangguk di air keruh, they have to pay the price for their treachery. Yang Berhormat Timbalan Menteri Sir, when you come here, you approve almost 3 juta project, and then you also approve program prospect. Ini orang PKD dulu, prospek. Dan hari ini kita tahu itu bukan hanya janji politik, janji retorik. Yang sudah jadi, rumah tamu sudah siap dibina, 3 phases sudah dapat diseberang, and prospek saya dipahamkan telah pun dilulus oleh Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri. Terima kasih Yang Amat Berhormat. Di kawasan kami sini, kajian telah dibuat apa program prospek yang kita nak buat. Jadi kita ada 3 program. Satu, ternakan ayam kampung. It's a very good market. RM28 lebih 1 kilo yang fresh. Kedua, tanaman halia. Dan ketiga, kraft tangan, solaman dabung, kebaya, baju dabung. Tadi Datuk saya nampak ramai our ladies here wearing that baju dabung. Bagi ternakan ayam kampung, kita telah pun membantu lebih dari 900 keluarga untuk menternak ayam kampung dengan membekalkan anak ayam. Nampaknya mereka berminat. Sebab itu kita berbincang dengan UiTM yang buat kajian bahawa inilah satu anchor produk yang kita nak buat di sini. Kebetulan di kawasan Bukit Saban juga kita buat satu stall port. I think will be completed in 2026. And di situ kita juga sekarang bina collecting, processing and packaging center dengan deep freeze facilities sebagai persiapan untuk memproses produk-produk dari kawasan ini diekspor keluar. Begitu juga bagi tanaman halia, ramai telah mencuba. I'm very happy to hear tadi Yang Berhormat bagi tahu berapa tan tadi. 10 kontainer 1 bulan. You tahu berapa besar kontainer? Dari tiang ini pergi sini, pergi sana, pergi sana. Ini kurang lebih 20 footer kontainer. 10 kontainer. Boleh kita tanamnya? Aku mandang dia boleh. Kita di Saban itu, kita di betul itu kuat. Bagas besi tanah. Begitu juga handicraft baju dabung ini was promoted by my wife from 2017 sehingga sekarang kita ada 200 pelajar tukang jahit and from 40 longhouses, dan kita ada sekurang-kurangnya 4 orang pakar sudah. Orang Samut tu pun mahu belajar kayaknya. So we can see this as a big potential to raise the income level of our rural people. Yang Berhormat tuan-tuan dan puan-puan, Sarawak telah pun diiktiraf oleh Bank Dunia sebagai satu wilayah yang berpendapatan tinggi di Malaysia. Kita berterima kasih. Kita senyum
kita gagal. Tetapi itu wilayah Sarawak. Rakyatnya masih ramai yang belum keluar dari B40. Ramai juga udah dapat pendapatan yang lumayan. But still, that will be the major issue di hadapan kita. Bagaimana kita nak mentur by 2030, that is the target of the Sarawak government, where Sarawak akan dapat economic prosperity, social inclusivity, dan juga environmental sustainability. So kita harap waktu itu kita dapat, rakyat kita dapat meningkatkan pendapatan. Currently we have 714 families nanam sawit. They were very happy. Pada hari ini pendapatan FFB, harga FFB berapa ni orang senyum tu? RM880 kan? Satu tan. Para hadirin yang dihormati, majlis diteruskan lagi dengan menjemput Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Timbalan Perdana Menteri, untuk menyampaikan amanat perasmian. Majlis dengan penuh hormat dan takzim mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, pengacara majlis yang cantik lawa, tak ada siapa pun beri tepukan pada dia. Sahabat-sahabat saya yang berada di sini, Datuk Amar yang memang sahabat lama saya, kita berikan penghargaan pada beliau bersama dengan Datin Amar. Begitu juga dua-dua Tan Sri, suami isteri, kita berikan tepukan paling bergemuruh untuk mereka. Timbalan Menteri Persekutuan di Datuk Rubiah binti Haji Banyak Wang, Timbalan Menteri Pengurusi Gad Mara, pegawai-pegawai dari KKDW, pegawai-pegawai dari kerajaan negeri. Yang paling penting ialah kehadiran yang paling ramai di rumah Samu ini. Ya, kita berikan penghargaan kepada semua. Tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa bersalah bila perayaan 100 tahun Rumah Panjang ini saya tidak boleh hadir kerana saya berada di luar negara. Tetapi janji tetap janji. Saya datang pada hari ini untuk menunaikan janji. Saya lihat daripada luar, parking telah siap, jeti telah siap, bubong telah siap, ceiling telah siap. Yang belum siap elektrik lagi. Saya janji mesti disiapkan Disember ini. Dan ini di bawah Giat Mara. Kalau Giat Mara tak siap Disember, pengurusinya akan ditukar dengan orang lain. Gurau. Tuan-tuan dan puan-puan, kita tahu bahawa kerjasama yang erat di antara Kerajaan Persekutuan di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga Kerajaan Sarawak di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Premier kita adalah merupakan jalinan erat antara kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan. Apabila kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan ini saling bekerjasama dengan erat, kebetulan Timbalan Perdana Menteri itu orang Sarawak bersama-sama dengan saya, Datuk Seri Fadilah, dan saya sentiasa membantu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk menentukan bahawa Sarawak tidak akan pernah ketinggalan dari segi pembangunan, terutamanya di luar bandar. Untuk itu, saya jarang untuk datang ke Rumah Panjang 2 kali.
jarang. Sebab banyak rumah panjang di seluruh Sarawak. Tapi rumah Samu ini saya datang 2 kali kerana saya suka dengan ramainya orang-orang yang tersohor dari rumah ini menjadi orang-orang besar negara dan orang besar negeri. Termasuklah seorang Iron Lady, wanita besi. Bila wanita besi, Iron Lady ni, ladies kena tepuk kuat sikit. Tahun 1967 telah graduate. Saya pun graduate tahun 1976. Artinya saya lewat. Puan Sri, ini Puan Sri dan Tan Sri. Ya. Mana ada seorang suami isteri dua-dua dapat Tan Sri, tak ada. Bukan suami yang rekomen, atas usaha sendiri, atas jasa Tan Sri sendiri. Jadi apabila rumah panjang ini telah merayakan 100 tahun, kita lihat 96 tiang-tiang dari kayu berlian. 96 tiang-tiang dari kayu berlian. Batang berlian. Tu sebut betul-betul sikit, Senajong tak boleh sebut. Ini adalah memperlihatkan kekukuhan. Kukuhnya rumah panjang ini. Walaupun penduduk telah bertambah dan ada rumah panjang yang kedua, tetapi masih lagi tuai rumah yang sama. Ini memperlihatkan perpaduan kepada keluarga dan penduduk di rumah panjang ini. Semangat inilah yang harus diterapkan sebagai contoh yang terbaik. Dan tentunya apa yang disebut oleh Timbalan Premier tadi, sebenarnya ini Timbalan Premier bijak. Sebelum dia berucap, sudah telah berunding dalam kereta lebih dulu. Ini politik Sarawak ni memang hebatlah. Itu sebab Tan Sri Abang Jo selalu selamat. Saya ingin sebutkan bahawa disebutkan oleh Datuk Amar tadi, jalan perhubungan desa yang disebutkan ada bukan saja disebut, surat pun ada. Surat dihantar pada saya masa di airport lagi. Berunding dalam kereta, di sini disebut lagi dalam ucapan. Ini luar biasa. Jadi ahli parlimen betul ucap terima kasih pada Timbalan Premier. Jadi ini saya tak boleh luluskan, tetapi atas recommendation daripada timbalan menteri saya, orang Sarawak juga ni, saya tak sampai hati kalau tak lulus. Dan saya akan hantar pegawai tiket issue untuk Kamal. Ini timbalan ketua siswa kementerian ada di sini. Kalau tak lulus jangan marah saya, marah dia. Tapi insyaAllah akan diusahakan. Itu satu. Yang keduanya, untuk elektrik tadi daripada single phase kepada 3 phase, saya boleh cakap Mandarin sikit, 没有问题, no problem. Dah lulus pun tak tepuk juga. Ini kita akan lakukan sesegera yang mungkin, ya, walaupun pertukaran tidak ada specifically, tapi saya akan lakukan cara NOC sebab orang di sini dah banyak pakai aircon, single phase tak sesuai lagi, nanti terbakar. Jadi kalau tak cukup saya minta dengan Datuk Amar Douglas. Yang ketiga, meminta juga untuk missing link tadi, jalan tadi. Jadi saya betulkan peruntukan yang diperlukannya lah 93.7 juta.
Dan missing link ini sangat perlu untuk sekitar Parlimen Betong ini. Ya, YB Krian pun telah sebutkan tadi. Surat dia tak berani sampaikan kepada saya, tapi saya tahu itulah surat dia. Dan lain-lain lagi. Tuan-tuan dan puan-puan, saya sebutkan ini sebab apa? Sebab sekali lagi, kerana hubungan baik kerajaan negeri dan kerajaan pusat. Apabila hubungan baik menjadi asas, bukan soal peruntukan sahaja, bukan soal pembangunan sahaja, tetapi hubungan yang baik cara peribadi boleh menyelesaikan banyak masalah. Tambahan pula, hubungan baik cara peribadi ini ketika Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Ketua Pemuda dulu. Pemuda BN4 ketika itu, termasuk PBB. Ada satu kursus khas di Batang Air dan saya juga terlibat ketika itu. Waktu itu saya hanya bawa beg. Hubungan yang baik itulah mewujudkan kesefahaman yang baik. Apapun masalah, apapun permintaan, apapun perbezaan pendapat boleh diselesaikan dengan hubungan peribadi yang baik. Itulah istimewanya antara pemimpin persekutuan dan pemimpin utama daripada Sarawak. Hubungan peribadi, personal networking ini telah membantu. Dalam hal yang beginilah, apa-apa permintaan yang lain, walaupun kita tahu bahawa ada banyak prioriti atau keutamaan di tempat-tempat lain, tetapi Amat Berhormat Perdana Menteri sangat prihatin terhadap pembangunan di luar bandar. Pada tahun ini sahaja, Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah telah diberikan peruntukan tambahan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di dalam sidang belanjawan yang lalu, yang 18 hari bulan Oktober diadakan ucapan belanjawan pertambahan sebanyak 401 juta ringgit, melebihi daripada peruntukan tahun sebelumnya. Ini satu keprihatinan yang baik. Sarawak dan Sabah diberikan peruntukan antara yang terbesar di dalam negara ini. Dan peruntukan yang besar ini kerana keperhatian Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk menaikkan taraf bukan hanya soal infrastruktur jalan, api dan air di kawasan luar bandar, tetapi juga terlibat di dalam program prospek. Untuk itu, program prospek bagi kemajuan ekonomi di kampung-kampung, khususnya disebutkan oleh Datuk Ahmad Douglas tadi, untuk Betong ini ada ternakan ayam kampung dan halia. Saya bukan marketing manager, tetapi saya telah menyebutkan bahawa keperluan halia saja setiap bulan dari luar negara untuk membeli halia ini bagi digunakan sebagai ingredients atau ramuan bagi pharmaceutical product dan juga bagi cosmetic product di sebuah negara yang saya telah bertemu dengan pengusaha-pengusahanya, sebuah kilang yang sangat besar, dan saya cabar Datuk Ahmad Douglas dan orang Betong agar mengeluarkan 10 kontainer satu bulan untuk diekspor ke luar negara. Untuk ayam kampung, itu usaha Datuk Ahmad sendiri dan juga ahli-ahli parlimen sini, Betong, dan juga ahli-ahli Dewan Undangan Negeri. Itu pasarannya hingga ke negara jiran. Yang penting mesti ada jalinan antara pengeluar dan juga pasaran. Ini mesti diwujudkan. Kalau dikeluarkan saja tetapi tidak ada pasaran, ini menyebabkan orang-orang kampung dan orang luar bandar merasa kecewa.
Oleh yang demikian, jaminan ini sangat-sangat penting bagi menentukan bahawa usaha daripada orang kampung yang peruntukannya dari PKDW dalam program prospek ini dapat dilaksanakan. Tan Sri Alfred Jambu tadi telah menyebutkan pada saya, tak ada surat pun ni ini je dia tulis, mohon full flash campus politeknik untuk betul. Sekarang ini ada metro politeknik, ya, very limited. So saya berjanji akan bisikkan pada yang berhormat Datuk Seri Diraja Senator Dr. Zamri Abdul Kadir, Menteri Pendidikan Tinggi, untuk memasukkannya di dalam Trust Malaysia Plan bagi orang-orang di Betong ini. Ada banyak lagi ni, banyak lagi. Surat. Surat ini fresh from oven. Okey. JPD kita dah sebut tadi, ya. JPD, ya, kita akan ini sama dengan Deputy Premier. Dan satu lagi, memohon peruntukan untuk naik taraf jalan Kedoh ke Ulu Awik Keren di Saratok, ya. Ini saya pada dasarnya saya bersetuju, ya. Kalau dapat, ucap terima kasih pada saya. Kalau tak dapat, salahkan Datuk Rupiah. Tapi ini bergurau saja, ya. Kita akan ikhtiarkan. Tuan-tuan dan perempuan, selain pada itu, untuk Betong sendiri, banyak projek-projek yang telah diluluskan dan sedang berjalan. Banyak, ya. Ada senarai di sini, ya. Dan saya berani membawa perkara ini kerana komitmen daripada Kerajaan Persekutuan melalui Kementerian Ekonomi dan juga Kementerian Kewangan itu diselaraskan dengan Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Dalam soal yang beginilah pentingnya dukungan daripada rakyat kepada kerajaan negeri, khususnya kepada kepimpinan dan juga kepada Kerajaan Persekutuan. Saya bukan berhajat untuk berkempen di sini, berkempen pilihan raya, berkempen politik. Tetapi kestabilan politik di Sarawak ini telah memudahkan pembangunan di bawah, bukan saja dari pusat, dari Putrajaya, tetapi saya lihat kerajaan negeri antara yang paling proaktif di dalam menyantuni kehendak rakyat ialah Kerajaan Negeri Sarawak. Itulah sebabnya apabila saya juga melihat aspek TVET umpamanya, bahawa di Sarawak terdapat 7 pusat TVET di bawah kerajaan negeri Bersintek yang juga menumbuhkan perhatian bukan hanya kepada TVET yang konvensional atau biasa, tetapi TVET bertaraf tinggi ataupun high TVET. Dalam bidang apa? Dalam bidang EV, iaitu kenderaan-kenderaan yang tidak lagi menggunakan minyak, petrol ataupun diesel atau fossil energy, tetapi menggunakan EV, menggunakan hydrogen. Saya sendiri melihat tenaga elektrik yang diperbarui, tenaga yang diperbarui menggunakan solar, IoT, AI, dan juga yang terbaru ialah e-sport, di mana bukan hanya melatih pemain-pemain dalam e-sport, tetapi dilatih kepada creators atau pencipta konten kepada e-sport ini. Dan ini ada di Sarawak dan tidak ada di negeri-negeri lain, tidak ada. Malah Sarawak akan membina stadium untuk e-sport, tidak ada di peringkat nasional, tapi ada di peringkat negeri Sarawak. Inilah luar biasanya Sarawak. Saya bercakap ini bukan saya memuji kerana saya kebetulan berada di negeri Sarawak, tetapi ini realiti.
Dan kita mesti keluar daripada kepompong lama. Walaupun kedua-dua Tan Sri ini lebih lama daripada saya, dan saya lebih muda 10 tahun, tapi Tan Sri berdua, ya, walaupun saya 10 tahun lebih muda, tetapi pemikiran saya sebenarnya 30 tahun lebih muda daripada umur sebenar saya. Saya terpaksa puji diri saya sendiri sebab saya lakukan perkara itu. Saya lakukan. Apabila kita committed untuk melakukan sesuatu dengan cita rasa generasi baru, sama ada generasi X atau generasi Y, generasi Z ataupun generasi yang baru, kita tidak ada pilihan. Kerana 52% daripada penduduk negara ini adalah mereka yang terdiri di bawah umur 40 tahun. Kita mesti menyantuni mereka dengan cita rasa yang sesuai dengan mereka, kerana mereka lah yang akan melakukan continuity ataupun kesinambungan. Bukan saja soal kepimpinan, bagaimana masyarakat digerakkan oleh mereka. Kita mesti mengikut kehendak ini kerana mereka sangat relevan untuk masa depan negara kita. Dan saya yakin di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim di peringkat pusat dan Yang Amat Berhormat Premier di Sarawak, jalinan yang terbaik, dan anak-anak muda ini akan membantu kerajaan negeri ini dan akan membantu seluruh negara untuk menentukan bahawa Malaysia akan menjadi economic tiger sekali lagi di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Persiapan-persiapan inilah yang perlu, termasuk memodernkan rumah-rumah panjang. Saya tahu ada constraint, ada kekangan untuk refurbish ataupun mengubah suai atau menaikkan taraf rumah-rumah. Tetapi hasilnya disebutkan oleh Tan Sri tadi bahawa rumah panjang juga mengeluarkan produk-produk yang baik, graduates dan mereka yang tersohor atau ternama. Jadi kita mesti mengambil kepedulian mereka yang tinggal di rumah panjang, terutamanya generasi Z yang akan membawa perubahan ini. Begitulah pentingnya santunan dan kepedulian pemimpin persekutuan dan negeri untuk menyantuni semua kumpulan anak-anak muda bagi menentukan untuk Malaysia menjadi sebuah negara maju, sebuah negara yang ekonominya muncul semula sebagai new power. Apatah lagi tahun hadapan Malaysia akan menjadi pengurusi ASEAN. Ini penting. Dan sebagai pengurusi ASEAN, Malaysia mesti menjadi contoh kepada rakan-rakan untuk negara ASEAN yang lain dan juga negara-negara yang sedang membangun di seluruh dunia untuk dijadikan sebagai contoh. Kita beruntung kerana mempunyai seorang Perdana Menteri yang dikenali di seluruh dunia, dan beliau sangat dihormati oleh pemimpin-pemimpin negara-negara di seluruh dunia. Dan kita harap polisi yang dibawa oleh beliau, sama ada dasar luar negara, dasar membawa pelabur-pelabur asing, dasar untuk menukar ekosistem pendidikan kepada sistem pendidikan baru melalui TVET, dan melalui High TVET ini akan dibantu oleh rakan-rakan yang lain dari pelbagai kementerian. Dan setakat ini saya sendiri yang diminta untuk mengkoordinasikan 12 kementerian yang berbeza dari segi TVET, iaitu terutamanya High TVET, dan peruntukan pada tahun hadapan berbanding dengan tahun ini sebanyak 6.8 bilion dipertingkatkan kepada 7.5 bilion. Ini memperlihatkan keperhatian yang sangat mendalam untuk TVET bagi menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang maju dari segi mengeluarkan guna tenaga yang berketerampilan atau berkemahiran. Tuan-tuan dan puan-puan, saya bercakap kali ini di rumah panjang ini kerana rumah panjang ini telah berusia 100 tahun, mewakili generasi lama dan generasi baru. Dan saya ucapkan tahniah
pada Tan Sri, suami isteri. Ini bagaimana mereka bercinta saya tak mau cerita, tetapi rumah panjang sebelah tackle rumah panjang yang ini menyebabkan mereka merupakan tokoh Sarawak yang tersohor, bukan saja di Sarawak tetapi di seluruh Malaysia. Kita jadikan mereka sebagai contoh, dan saya harap generasi Z dan generasi yang akan datang dapat memberikan contoh pada mereka. Saya ucapkan tahniah kepada seluruh penduduk-penduduk di rumah panjang ini, dan terima kasih kepada Ahli Parlimen Betong, pada Timbalan Premier, pada YB Pilihan dan rakan-rakan yang lain, pegawai-pegawai dan juga anak-anak buah yang datang untuk kita benar-benar komited bagi membantu. Saya tidak berhajat untuk meresmikan perayaan 1 tahun kerana ia telah diresmikan oleh Premier, tetapi saya sering berdoa agar rumah panjang ini akan berdiri kokoh dan teguh untuk 100 tahun yang mendatang, insya-Allah. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih. Jazakallahu khairan katsira. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan saya akhiri juga dengan pantun. Saya terpaksa bayar dengan tunai. Tan Sri punya pantun. Betong nan indah di mata kami, uniknya buah di pasar tamu. Terima kasih menyebut kami Sarawak si pernah kami jemu. Kenapa pantun tu? Kedua, anak ikan semah berenang di tepi betong, airnya jernih. Selamat tinggal, kenangan dikenang, betong di hati, kasihnya sik beralih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Majlis merakamkan ucapan terima kasih atas amanat yang telah disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Timbalan Perdana Menteri, atas amanat yang telah disampaikan sebentar tadi. Seterusnya, majlis diteruskan lagi dengan penyerahan bantuan persekolahan Yayasan Pelajaran MARA. Untuk makluman Yang Amat Berhormat serta para hadirin, seramai 257 orang pelajar dari Paku Sepau akan menerima sumbangan berupa sebuah beg sekolah dan wang tunai berjumlah RM100 Malaysia secara one-off. Justru pada hari ini, seramai 13 orang pelajar dari rumah panjang ini akan menerima sumbangan bantuan persekolahan Yayasan Pelajaran MARA tersebut. Untuk itu, majlis sekali lagi menjemput Yang Berhormat Datuk Amar untuk mempersilakan Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri bagi menyempurnakan penyerahan bantuan persekolahan Yayasan Pelajaran MARA. Dijemput bersama Yang Berusaha Encik Erazu bin Abdul Razak, mewakili Ketua Pengarah MARA, untuk sama-sama bagi acara penyerahan bantuan persekolahan. Dipersilakan para penerima bantuan, ada Amber Bragai Annabel Ana Anteri, Kaswarina Weldilia Belantau, Julius Anyai anak Charles, Jerry Empam anak cerai, Fred Kinson Connell lagi, Dafsa Anjau anak berkat, Augustine Gurang anak Bandang, Alexander Franklin Unja, Sebastian Garijeh anak Bandang,
Zivera Maria Hilda, anak Max Vier. Hazel Sandhya Yunis, anak Stephanie Suzrian. Carol Erika Daniel, anak Stephanie Suzrian. Dan Harry Raphael, anak Stephanie Suzrian. Seterusnya dipersilakan Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri untuk menyampaikan mock check projek bersepadu pembangunan ekonomi kampung prospek bernilai 9 juta ringgit Malaysia kepada Yang Berhormat Dato' Amal. Untuk makluman para hadirin, projek ini akan dilaksanakan bermula tahun 2025 dalam tempoh 5 tahun pembangunan. Dengan hormatnya majlis mempersilakan. Terima kasih diucapkan. Baiklah, sebagai tanda ingatan tulus ikhlas, majlis dengan hormatnya mempersilakan Yang berbahagia Tan Sri Datuk Sri Empiang Jabu, mewakili penduduk Rumah Panjang untuk menyampaikan cenderamata kepada Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri. Ini berapa lama usia? Ini sinarnya. Dan seterusnya majlis mempersilakan Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri untuk menyampaikan cenderamata kepada Yang berbahagia Tan Sri Datuk Sri Empiang Jabu, mewakili penduduk Rumah Panjang. Dan dipersilakan Yang Berhormat Dato' Amar untuk menerima cenderamata daripada Yang Amat Berhormat Dato' Patinggi. Majlis merakamkan ucapan terima kasih. Mohon Yang Amat Berhormat serta barisan div-div kenamaan untuk kembali ke tempat duduk.
Dari Kenawit? Oh, video. Dari Kenawit. From Kenawit with love. Dari Kenawit. Listen. Kita YouTube ya. Oke.